Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Selamat datang kepada anda yang mungkin first time dengan channel saya Aziz Riyadi. Saya banyak berkongsikan kepada ramai orang dekat online, YouTube, Facebook, Instagram berkenaan dengan perancangan kewangan. So hari ini saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya beli tanah. Sebenarnya pengalaman saya buat investment ni start daripada tahun 2004 kalau tak silap. So rumah pertama saya apartment medium cost dekat area Shah Alam. Tahun 2004 saya beli, harga dia dalam 75,000. Sekarang ni harga dia dekat 190,000 ataupun 200,000 lah. Later saya tanya 210,000, tapi saya suspect dalam 190 hingga 210,000. So tahun 2004, sekarang ni tahun 2021, lebih kurang berapa tahun? 17 tahun. So 17 tahun naik daripada 75,000 hingga 210,000. Tu rumah pertama saya. Lepas tu saya beli rumah lagi kan. Lepas tu saya invest dekat unit trust, saya invest dekat emas, saya juga invest dekat saham ni lah, saham stok BSKL. Cuma baru-baru ni alhamdulillah saya ada kumpul fund sikit duit daripada dividen yang lama-lama dulu saya tak guna. So saya dapat peluang untuk beli tanah. Jadi saya pun explore lah So saya boleh explore macam nak beli tanah, just nak experience. Sebab saya cadang dia tanah tu untuk planning saya untuk buat retirement, tempat retire lah mungkin one day nanti hujung minggu boleh lepak-lepak kat situ So umur pun saya dah 40 plus. So saya kena plan dalam 10 tahun lagi mungkin saya nak retire. Jadi saya kena sediakan tempat untuk retire lah. So saya pun carilah tanah, jumpa alhamdulillah dekat kawasan satu tempat tu. So ada dua option sama ada saya nak beli melalui lawyer saya dah beli dua tanah lah. Tanah pertama saya melalui lawyer, tanah kedua saya buat sendiri. Sebab yang mula-mula tu saya tak ada experience, jadi saya beli pun melalui ejen. Jadi beli melalui ejen ni saya pun tak tahu prosedur macam mana, saya pakai lawyer lah. So lawyer punya fee pun dekat 6,000 lebih, 4,000 lebih kat 6,000. Jadi saya bila kali kedua saya beli, saya ada peluang untuk beli yang kali kedua. Saya nak test apa proses dia, bagaimana nak beli tanah ni. Sebab sebenarnya bila saya tengok proses dia tu taklah susah sangat, cuma mungkin ada ambil masa sikit lah. Tapi sebab saya nak experience, so saya pun buat lah. Mula-mula apa yang saya buat adalah kita deal dengan tuan tanah tu dulu. Katalah kita survey, kita jumpa kat mana kita nak, kat mana kita nak, lokasi kat mana, tanah berapa luas, semua everything. So saya deal dengan tuan tanah direct. Yang mula-mula tanah pertama saya beli dengan ejen. So tapi saya minta ejen, saya nego sikit dengan ejen tu dengan minta dikurang sikit. So saya dapat sama juga. So yang kali kedua ni pun saya minta nego sikit, sebab tanah ni dia unik sikit. Sebab dia kadang-kadang market boleh pergi tinggi melampau, sebab bergantung pada orang yang sanggup nak beli dan orang sanggup nak jual. Orang sanggup nak jual dan ada orang sanggup nak beli. Jadi saya nego-nego, saya dapat alhamdulillah, ikut apa yang saya punya bajet lah. Lepas tu saya dah agree, saya minta dia salinan grant. So lepas minta salinan grant, apa saya buat adalah saya pergi check dekat pejabat tanah lah. Saya buat carian rasmi. Kenapa kena buat carian rasmi? So carian rasmi ni sebenarnya kita nak tengok pertama sekali status dalam sistem sama dalam grant. Sebab saya pernah sekali kes yang tanah pertama tu, sebab dalam grant dia tulis pentadbir, tapi dalam sistem pemilik. Rupanya grant tu grant lama. Jadi lepas dah tukar grant baru semua, barulah boleh execute. So yang ni saya dah ada pengalaman yang pertama tu, saya check lah. Bila saya check, betul, nama betul, IC betul, semua betul, keluasan semua betul, lokasi semua betul. Saya dah cari, dah survey, saya dah deal harga, saya dapatkan salinan grant. Lepas tu saya pergi dapatkan carian rasmi, kena bayar sikit lah carian rasmi tu. Lepas tu barulah saya cakap dengan owner tu, saya nak ukur
Okey, kenapa? Sebab saya nak kena tengok lokasi dia kan, tanah tu dekat mana, sepadan dia ada apa, tanah tu dalam keadaan macam mana, hutan ke, ada bangunan ke, apa ke. Sebab sebelum kita nak beli mesti kena ukur dulu. Jadi ukur tu semua kita kena tanggung, tuan tanah tak tanggung kan, penjual tak tanggung, kita pembeli kena tanggung sebab risiko kat kita. Kalau kita main proceed je, tiba-tiba kat tempat tu mungkin dah ada bangunan lain lah, benda semua everything, ataupun orang lain masuk tanah tu lah semua everything kan, jadi leceh. Jadi saya dah dapat tahu daripada mentor saya, keluarkan modal sikit, pergi ukur. So saya pun panggil lah juru ukur, saya ukur semua everything kan, saya tengok kat mana kan, ada sungai ke kan, kawasan berbukit ke, ada hutan ke, ada apa pokok kat situ, sebelah dia lot lain, tanah dia macam mana, kedudukan macam mana. So saya pergi dan saya ukur lah, saya ukur dan saya bawa ada pancang semua everything, saya buat dia punya sepadan semua. Okay, dah settle, saya pun puas hati. Then so saya agree nak beli. Bila agree nak beli, saya deal dengan dia sebab amount dia besar, jadi saya deal dengan dia, bayar 3% dulu. Saya minta dengan dia, saya minta dengan owner tu bayar 3% dulu. Lepas bayar 3%, saya dapatkan dia punya kebenaran untuk borang-borang lah kan. Contoh macam dia punya salinan IC semua everything ke. So saya dah sign surat agreement, simple punya agreement lah, sebab saya deal direct dengan owner. Simple agreement bahawa saya dah bayar di deposit 3% kan, booking. Lepas tu saya terus pergi ke pejabat tanah, tanyalah proses nak transfer semua, sebab ini first time saya buat sendiri. Okay, dah settle semua. Okay, nampak semua okey. So saya bayar lagi 7% untuk mendapatkan down payment 10%. Lepas tu barulah saya pergi ajak owner tadi pergi ke sebelum tu saya kena buat consent dulu. Kan? Sebab bila kita tengok dekat carian tu, dalam carian tu dia ada nak kena tengok nama, dia punya status kan, reserve Melayu ke, bumi ke, apa, freehold ke, leasehold ke. Lepas tu nak tengok dia punya ada sekatan ke tidak. Maksudnya ada sekatan ke tidak, maknanya ada tak syarat-syarat lain untuk kalau kita nak beli. So macam kes yang tanah saya beli ni, kena dapatkan kebenaran daripada pejabat tanah negeri untuk membolehkan saya beli. So sebab saya tengok grant tu pun dah register lebih daripada 15 tahun, so tak ada masalah lah. So saya pun tanya pegawai tu, tak ada masalah. Kalau tanah tu bawah 5 tahun, maksudnya grant baru dapat 5 tahun, tak boleh jual. Normally government pejabat tanah tak akan bagi jual. Sebab saya tengok grant tu dah lama, dah 15 tahun, so dilepaskan. Okay, so dapat pelepasan, barulah sebab tu kena bayar 10% dulu, barulah buat consent letter kan. Dapat consent daripada pejabat tanah. Okay, so dah settle 10%. Okay, lepas tu buat consent, dah dapat consent, barulah uruskan untuk transfer. Untuk transfer isi borang 14A borang 14A tu, dan masa tu kena bawa sekali duit kan? Sebab saya beli ni pakai cash dulu kan, sebab nak cepat bayar cash dulu, lepas tu baru saya buat loan. Okey, so jadi saya kena sediakan cash lah, cash dalam bentuk bankers check. Lepas dapat settlekan bankers check, saya bawa owner penjual dengan pembeli, saya dengan owner pergi ke pejabat tanah untuk sign borang 14A di hadapan pegawai pejabat tanah. Masa tu kena isi lah detail, siapa pembeli, siapa penjual, kenapa nak jual, lepas tu berapa harga yang dah agree semua everything. Okay, jadi saya dah jimat kat mana? Saya jimat lawyer punya fee kan, saya jimat 4,000 lebih lawyer punya fee. Okay, dah settle semua everything, consent letter pun dah dapat, dah settle, dah isi form, klien penjual dah sign. So saya kena bayar duit kan pada penjual. So lepas saya dah bayar, saya kena pergi ke lembaga hasil dalam negeri untuk dapatkan taksiran kan, jumlah taksiran. Sebab untuk tukar nama kena stamping. Bila kena stamping, kena bayar duit stamp duty. So stamp duty tu, dan stamp duty tu pula bergantung pada market kan, pasaran, harga pasaran. So maknanya ada jabatan penilaian akan buat semakkan harga, berapa harga tanah tu, lepas tu dia akan bagi saya figure lah. So alhamdulillah semua dah settle, cukai pun dah settle. So now
Lepas dah settle semua bayar cukai, dia akan bagi satu sijil stamping. So bawa semua sijil stamping tu sekali dengan semua borang 14A pergi ke pejabat tanah untuk uruskan tukar nama kan, dan keluarkan geran baru. So untuk keluarkan geran baru tu mungkin ambil masa sikit lah kot, dalam sebulan ke 2 bulan kan. Tapi sekurang-kurangnya maknanya dalam sistem pejabat tanah, dalam borang 14A semua everything memang dah jadi, dan maknanya kita dah pembeli dah ada hak kat situ lah. So maknanya maknanya penjual tak boleh nak cancel semua sebab duit pun dah bagi. So itu saja perkongsian saya. Alhamdulillah, maksudnya saya dah masuk ke satu fasa lain, iaitu explore untuk beli tanah pula. Dan tanah ni rupanya ada lain macam sikit lah dia punya game kan, different game. Sebab kan, apa yang saya nak kongsikan ni, sebaik sahaja saya beli je tanah tu, ni yang saya baru dapat tahu kan, baru sebaik saja saya beli, saya transfer duit semua everything, ada orang lain offer tanah yang sama 2 kali ganda. Saya tak buat apa-apa lagi. Nah, maksudnya harga tanah tu offer double. Maknanya dah dapat 100% growth, 100% untung dah kat situ sebenarnya kalau saya nak jual terus. Tapi sebab saya baru beli kan, kalau nak jual kena dia punya cukai harga tanah tinggi, CKHT ataupun RPGT tinggi. Jadi saya tak berniat untuk jual dalam masa terdekat lah. Saya plan untuk usahakan dulu, menaikkan naikkan dia punya infra dulu semua everything, basic infra jalan raya semua everything. Lepas tu barulah saya jual, insyaAllah. Okay, so saya plan benda ni memang untuk saya punya investment, dan insyaAllah kalau ada masa nanti lepas PKP ke, sebab sekarang ni nak buat projek pun susah sebab PKP, nak cross border. Saya tunggu dululah, saya settlekan whatever yang patut dulu. Dan macam itulah sedikit pengalaman saya berurusan dengan pejabat tanah ni. Sebenarnya nampaknya susah, tapi sebenarnya tak susah sangat. Okay, kalau kita tahu tak ada susah, cuma perlukan masa. Sebab sebenarnya ada cerita sikit. Cerita dia macam mana, masa mula-mula saya nak sign dokumen tu dengan pembeli, dengan penjual dengan pembeli, saya pembeli, penjual nak sign, patutnya ada pegawai yang jadi saksi. Tapi masa tu pegawai seorang pun tak ada, sebab ada event kan, ada event rasmi, ada sultan datang, jadi pegawai-pegawai ni semua kena pergi event sultan tu, jadi pejabat tanah tu tak ada pegawai. Jadi saya kena arrange masa lain lah. So alhamdulillah kali kedua senang, dan pegawai kat situ pun sangat helpful. Dia bagi tahu lah cara macam mana, sangat helpful lah pada saya, mudah je. Kalau kepada anda semua yang mungkin dalam proses nak beli tanah ke kan, sebenarnya tak susah sangat. Dan pada saya kan, untuk orang yang satu lagi peringatan kan, untuk orang yang selalu beli tanah lot kan, tanah lot kadang-kadang beli tanah lot, panggil lot lidi betul lah, lebih kurang orang cakap lot lidi kan, maksudnya beli tanah lot, make sure nama anda yang beli tu mesti ada dalam geran, walaupun tak pecah geran. Sebab kalau tanah kurang daripada 1 ekar, memang kita tak boleh dapatkan geran individu kan, dia kena mesti kongsi geran tu. Maksudnya dalam satu geran tu ada nama kita, pastikan nama kita ada dalam tu dan ada bahagian dia, barulah menunjukkan bahawa kita pemilik tanah tu. Kalau tidak, mungkin pemilik, kita dah beli tanah tu tapi rupanya pemilik masih pemilik asal. Apabila pemilik asal meninggal dunia, nama kita tak ada, harta tersebut jadi harta pusaka si mati yang memilik tanah tu. Jadi mungkin waris faraid orang yang meninggal dunia tu boleh tuntut. So kita macam mana? Duit dah bayar. Okay, so kena ada ilmu. InsyaAllah kalau anda mungkin nak tanya soalan ke apa, boleh letakkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan kongsikan banyak lagi tips-tips kewangan. Dan saya sangat-sangat suka tengok sekarang anak muda mula menyimpan duit untuk melabur, untuk buat bisnes. Dan saya doakan anda supaya berjaya capai matlamat kewangan anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.